Plan with Ashraf. Deno sama diinspirasikan daripada pakaian suku kaum bajau sama Tidak nampak, tidak terang. sifat. Rekaan ini diciptakan Sayang Mayan tadi tidak nampak. kelihatan glam dengan Zoom dia, zoom. batu suami skin. Nampak sudah. Menginspirasikan aksesori daripada baju sinipak seperti bandahun, kuku, sipak atau belahan tangan dan menggunakan buang sebagai aksesori kepala dilihatkan daripada orang dulu-dulu yang menjunjung tulang di kepala daripada pembeli belah di tamu. Seluar yang bercorak diinspirasikan daripada set pakaian bajau sama, yaitu olos berangking. Manakala kain sayap di belakang diinspirasikan daripada tipo ataupun tikar yang sering dilihat menjadi simbolik kepada bajau sama semasa acara-acara keramaian. Tidak nampak juga sangat jauh kan. Kita berikan tepuk tangan untuk Luz Clarita. Peserta kita yang ketiga dipersilakan Beverly Audrey Benny alias Ben dari Keningau. Nama pakaian The Grandeur of Ampularia Secam. Nama mereka Betty Hazani M. Hanafi dari Manis Konsep. Nubung abang. The Grandeur of Ampalores Cam adalah hasil karya berinspirasikan sepenuhnya dunia flora atau tumbuhan hutan hujan tropika Borneo. National costume yang dirikan khas berunsurkan tumbuh liar yaitu periuk kera. Periuk kera adalah Nampak dari sana, bukan dari dekat. dan selanjutnya berketinggian 2 meter, mempunyai berbagai spesies dan periuk kera adalah mempunyai kartu ataupun periuk yang akan menangkap serangga untuk menghasilkan nitrogen yang akan menyuburkan tanah. Dekat sih kan. Simbosis kitaran semula jadi ini simbolik kepada kehidupan sejagat yang sudah memerlukan menjadi ilham untuk menghasilkan The Grandeur of Ampularias Cham. Salah satu spesies periuk kera yang diangkat dalam rekaan ini. Selain itu, rekaan ini dimegahkan dengan beberapa unsur tumbuhan yang tumbuh meliar di kawasan hutan Borneo dan mudah didapati di kawasan Banjaran Kroke, yaitu bunga orkid, bunga bakung, pakis, akar-akar, sangat indah dan mempesonakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan yang paling mulu kepada Beverly Audrey Benny alias Ben. Tampilkan peserta yang keempat, Anastasia Disney dari Keningau. Memperagakan pakaian yang diberi nama Borneo Treasure dan direka oleh Cheryl DeMontet. Busana yang hijau ini terinspirasi dari kehijauan hutan Borneo. Bunga Rafflesia yang memenuhi kepala adalah bunga unik yang terbesar di Asia dan juga tumbuh kawasan pergunungan Borneo. Hiasan yang terdapat pada kedua belah tangan dan pertengahan pinggang adalah kraft tangan diperbuat daripada bambu, bercorakkan bunga dan dihiasi bulu-bulu burung. Atas kedua belah tangan adalah kemegahan Sabah, yaitu Gunung Kinabalu dan Banjaran Kroke yang diperbuat daripada besi, tisu, dan gam. Pada bahagian belakang si pemakai pula ialah kain yang bercorak-corak fauna dihiasi dengan bulu-bulu burung dan gong yang merupakan sejenis alat muzik digunakan ketika keramaian di negeri Sabah. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Anastasia Disney.
Dipersilakan giliran yang kelima. Dipersilakan Natalie Ali Hampani dari Kota Kinabalu. Nama pakaian The Shadow Mask of Shaman. Nama mereka Effendi alias Didi. Rekaan ini dikenali sebagai Bobo Hizam, di mana seorang bobo perempuan yang terdiri daripada golongan berumur dan mereka memainkan peranan dalam hal-hal ritual dari segi kesihatan dan keharmonian di setengah pedalaman. Rekaan pakaian Bobo Hizam ini sangat adaptasi dan mengambil inspirasi dari hiasan kepala dan mengangkatnya sebagai menjadi satu busana yang indah dan meriah serta eksklusif. Kelainan yang ditonjolkan kali ini adalah menggunakan fabric serta berbagai jenis material manik-manik yang warna emas untuk lari menjadi kebiasaan yang sering digunakan selain warna hitam. Hiasan kepala ini seperti kita tahu adalah inspirasi wakit, yaitu bakul yang digunakan untuk mengangkat padi dan bahan-bahan perubatan. Jadi bentuk ini diinspirasikan di bahagian depan dada, atas bahu dan terakhir meletakkan simbolik gong dan padi sebagai hiasan tambahan. Topeng muka ala Bobo Hizam sediakan sebagai pelengkap tajuk rekaan The Shadow Mask of Shaman. Tonton dan puan-puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Natalie Ali Hampani. Bisa kita tampilkan peserta yang keenam, Jeneka Nesius dari Sub. Mengenakan pakaian yang diberi nama The Blue Butterfly of Borneo. Rekaan Bruno George. Rekaan The Blue Butterfly of Borneo mendapat inspirasi daripada warna-warni rama-rama yang ada pada bumi Borneo. Rama-rama merupakan salah satu khazanah yang ada pada Borneo, di mana terdapat lebih 960 jenis khas pada Pulau Borneo. Antara yang terkenal adalah Raja Brooks Bedouin. Rekaan ini juga mendapat inspirasi daripada rekaan bentuk sayap kebanyakan rama-rama, yang mana rekaan pilih untuk tampil ringkas sesuai dengan keindahan seekor rama-rama. Rekaan ini juga tampil dengan perincian manik-manik daya, juga untuk menampilkan lagi elemen Borneo pada rekaan ini. Hiasan kepala ini menampilkan keindahan rekaan bentuk sayap rama-rama yang diolah sama seperti hiasan pada bahagian dada. Ini melambangkan seri kemegahan serta elegan. Hiasan selendang ini juga untuk menghargai keindahan rama-rama Borneo yang terbang dengan keunikan serta kepelbagaian sayap, yang mana selendang ini juga dihiasi dengan kristal untuk menaikkan seri rekaan ini. Selain itu, rekaan ini juga direka dan diolah untuk tampil sesuai dengan penampilan seorang ratu yang membawa keindahan Borneo untuk diperlihatkan kepada mata dunia. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Jeneka Nesius. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan seterusnya kepada Galdin Lin dari Pinampang. Nama pakaian Queen Yurima. Nama mereka December Teo. Rekaan ini mendapat inspirasi daripada flora dan fauna yang ada di Borneo, Asia, di Panjalan Kroke. Fenomena rama-rama Yurima biasanya berlaku pada bulan Ogos sehingga September, apabila sekumpulan rama-rama berwarna kuning akan timbul secara kelompok yang berskala besar.
Rekaan ini juga mendapat ilham daripada flora dan fauna yang ada di bandaran Crocker dan digabungkan menjadi satu kostum yang sangat unik dan menarik. Imajinasi mereka ketika sedang mereka adalah si pemakai melambangkan ratu kepada rama-rama Yurima tersebut. Tonton dan puan-puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Calvin Lee. Gimana mau makan semalam? Seterusnya kita tampilkan peserta yang ke-8, Celiana Tensu dari Kota Kinabalu. Memperagakan pakaian yang diberi nama The Mystical Skull of Pinalua, rekaan Effendi alias Didi. Mengambil inspirasi dari corak Kemawar, suku kaum mulut yang merupakan suku kaum majoriti di daerah Tenom dan di Keningau. Diadaptasi dari baju pahlawan Antanom dan direka, dikreatifkan menjadi satu busana yang elegan dan glamour sesuai untuk dipakai oleh seorang wanita. Diperincikan lagi dengan sulaman manik merah, hitam, putih yang mana manik-manik sangat sinonim dengan rekaan-rekaan pakaian etnik Borneo, terutamanya bagi suku kaum mulut ini. Ditambah lagi dengan batu-batu kristal dan Swarovski, serta penggunaan kain sequin menambahkan lagi seri dalam rekaan ini. Tidak lupa juga penggunaan bulu kurung yang dipanggil burung kuang sebagai pelengkap rekaan yang melambangkan identiti orang mulut. Mengenakan topeng tengkorak manusia yang dihiasi batu-batu kristal dan bulu-bulu burung bagi menempati tema national costume tahun ini, Masquerade of Borneo. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Celiana Tensu. Tonton dan puan-puan, diteruskan dengan peserta seterusnya, Adriana Saipun dari Tambunan. Nama pakaian Evelyn Edwin. Nama mereka Goal of Kinabalu Oke. Rekaan nasional kostum ini bermotifkan rekaan bercorak batik Borneo pada permukaan masquerade. Perincian reka bentuk menginspirasikan busana mewah kemasan sesuai dengan nama bunga Gold of Kinabalu Orchid atau bahasa muda digelar Sumazau Orchid, yang kelihatan keunikan bentuk bunga ini seperti seorang sedang menari Sumazau yang hanya terdapat di Gunung Kinabalu, dan spesies orchid ini juga mendapat tempat kelima termahal di dunia mencecah puluhan ribu sepokok. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Adriana Saipun. Seterusnya kita tampilkan peserta yang ke-10, Bibiana Walpauiun dari Keningau. Memperagakan pakaian yang diberi nama Borneo Craft Spirit, rekaan Queen Bee Attire by Michael. National costume ini diinspirasikan daripada khazanah kraft tangan yang dibuat oleh orang Borneo.
Seperti yang kita tahu, kawasan Borneo yaitu di Sabah, Sarawak, Kalimantan sangat gemar untuk menghasilkan kraft tangan yang menarik dan mendapat jolokan Borneo atau Malaysia yang merupakan pengeluar kraft tangan yang tiada tandingan dengan hasil kraft tangan. Kostum ini membawa kraft tradisi yang umum digunakan di Borneo seperti wakit, sirung, mini bakul anyaman, dan bambu. Ini untuk bertujuan mengangkat kraft tangan yang ada di Borneo agar lebih dikenali dan dihargai oleh masyarakat kerana setiap kraft tangan yang dihasilkan amatlah sulit dan memakan masa serta tenaga si pembuat. Untuk menghargai semangat dan kecekalan mereka menghasilkan kostum ini ke arah festival Danka agar ia kelihatan real dan menarik minat masyarakat terhadap kraft tangan Borneo. Mereka kostum masih mengekalkan tema The Masquerade of Borneo dengan membuat topeng muka agar kelihatan lebih elegan dan menarik. Selain itu, mereka menggunakan lampu LED untuk menambah elemen surprise pada kostum. Gimik kain putih bertujuan sebagai setiap karya bermula ibarat kain putih bersih. Baju dan cawat dihiasi manik-manik dan les untuk menambah ketertarikan pada kostum. Menggunakan perhiasan tangan yang turut diinspirasikan daripada kraft tangan yang ada di Borneo, cawat, hiasan leher, dan perhiasan tangan kaki dibuat menggunakan penyapu dan kain sulam serta dihiasi manik-manik Swarovski. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Bibiana Wong Pao Yun. Dipersilakan peserta seterusnya, Kelvin Gomez dari Keningau. Dengan nama pakaian The Handcraft of Borneo, nama mereka Valeriado. Rekaan ini diinspirasikan kehidupan dan menghargai jasa penggiat seni budaya kraft tangan tempatan. Rekaan ini diilhamkan berasaskan jerami batang padi. Bahagian luarnya terdiri daripada tikar yang diperbuat daripada bahan mentah mesra alam yang berdiri antara satu sama lain dan berdiri seperti kipas melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Kelvin Gomez. Seterusnya kita tampilkan peserta yang ke-12, Eva Sandra Edwin dari Tambunan. Memperagakan baju yang diberi nama The Mask of East Coast Lady dan direka oleh Muhammad Khairin alias Kai. Baju ini direka mengikut variasi gabungan di antara dua budaya yaitu etnik Baja Sempurna dan Suluk yang terdapat di pantai timur Sabah. Baju ini adalah hasil karya yang telah dikreatifkan
serta diolah menjadi kontemporari dan motifnya diambil dari unsur flora mengikut pecahan corak bunga kiapu yang digunakan oleh etnik Bajau Sulu. Corak ini selalu digunakan oleh masyarakat tersebut dan boleh didapati pada permukaan dan potongan pakaian ini. Baju ini juga terdapat dua muka yang membezakan warna hitam dan emas. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk Eva Sandra Edwin.